Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Baik, memang rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, dan terima kasih bagi yang telah pun mendapatkan DVD MJ12. Dalam DVD tersebut ada 4 kisah yang berbeza. Kisah-kisah ini saya ilhamkan daripada pengalaman-pengalaman anda. Ya, saya dah lakarkan satu cerita ni daripada pengalaman anda, kemudian saya serahkan pada Rafaat yang dengan juga Khairuddin Samsudin telah pun mereka berdua lah telah pun duduk dan lakarkan dialog-dialog yang patut dikenakan dalam DVD MJ12 Chronic. Dan saya memang suka dengan make-up effect yang dikenakan, ya, dan juga dengan background music yang memang sesuai. Lakonan ada dalam DVD itu anda boleh lihatlah Hafiz Glamour ada, Fizau ada, Arzak pun ada. Kita juga ada Hisham Hamid itu dulu pernah berlakon cerita Anak Metropolitan Hisham Hamid. Juga ada Rahayu Ridwan, juga ada Akmal yang berlakon dan ramai lagi pelakon-pelakon. Satu DVD ada 4 cerita yang pendek. Jadi terima kasih kerana anda telah pun mendapatkannya. Awal tadi kisah yang anda dengar, itu dia, dengar nasihat kawan. Kadang-kadang macam tu lah, ada kawan-kawan kita ni macam faham, dia tetap dia asapkan rumah. Kita pun main tanya lah, main dengar, tak nak tanya pada yang pakar. Ya, tanya dulu sebelum kita membuat keputusan. Kita harus rujuk pada yang lain lah, minta second opinion, third opinion, barulah kita melangkahkan kaki. Jadi jangan salah langkah, ya. Baik, 669-11897, 669-11897. Di sini ada kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Yang lain boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda dihantarkan ke talian 1461-72346. Ya, kiriman daripada rakan kita. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Rahmat. Cik Rahmat. Panggilan dari mana, Cik Rahmat? Oh, saya daripada ini, daerah Thompson. Oh, Thompson. Thompson. Saya bekerja malam. Kerja malam di Thompson? Saya. Jadi pengalaman Cik Rahmat ni tentang kawasan Thompson ke macam mana? Oh, tidak. Sebenarnya gini, Casey. Saya pernah bekerja di salah sebuah hotel 5 bintang di daerah Suntide selama 9 tahun. Ya, pengalaman tu banyaklah yang aneh-aneh yang telah saya lalui. Cuba malam ni mungkin kesempatan saya dapat menembusi dari rancangan Casey ni kan. Terima kasih. Jadi saya ambil kesempatan lah untuk berkongsi sama para pendengar di Ria tentang kisah-kisah seram. Tapi seperti kata Casey, kita tak boleh percaya semua itu kan. Tapi apa yang terjadi pada diri saya yang saya ketahui itu adalah kenyataan. Cuma saya anggap itu sebagai, kata orang itu apa, ya, permainan hidup. Semua kita harus tahu benda itu akan ada, sama ada diganggu ataupun kadang-kadang kita terbayang macam rasa takut sendiri. Betul tak, Casey? Silakan. Ya, jadi sekarang saya ingin kisahkan pengalaman saya yang pernah terjadi dalam waktu saya bekerja sebagai security in-house di sebuah hotel di Singapura lah, di Bintang di daerah Suntide. Saya selalu kita ditugaskan untuk pergi clocking dalam ataupun room check di pukul 3 pagi. Jadi setelah saya mula berjalan untuk pergi ke room check tu, awal permulaan kita harus naik daripada rooftop dia lah. Sampai di rooftop, permulaannya kita clocking
terus ikutlah daripada atas turun ke bawah. Jadi bila sampai di tingkat 8 tu kan, saya terserempak dengan, yalah, bagi saya sebagai security dan saya harus beri servis yang terbaik. Saya terserempak dengan seorang wanita keluar dari lift. Bila saya nak betul-betul nak tuju ke daerah lift itu kan, jadi saya tengok jam saya, ni sudah nak ambil pukul 4 pagi kan, kenapa dia perempuan pula kan. Jadi saya punya fikir, mungkin ini apa kata orang tu, guest kat hotel ini, mungkin dia keluar pergi makan malam ke apa-apa kan. Jadi saya pun, yalah, jalan terus. Dia pun nak jalan lepas saya nak jalan lepas dia. Bila sampai bertemu muka tu kan, saya ucapkan sama dia macam kita sebutan lah, kata good morning, saya cakap gitu kan. Bila saya cakap gitu, dia tak ada cakap apa-apa, dia cuma senyum. Saya masih ingat dia pakai baju tu berwarna pink colours. Seluruh badan itu pink. Cuma senyum. Tapi bau punya wangi tu ialah orang putih kan. Jadi macam harum je. Jadi saya pun anggap perkara biasa. Walaupun dia senyum, tapi kan dia hormat juga lah kan, walaupun dia tak jawab balik. Bila dia sudah berlalu, saya cuma nak pastikan bilik mana, kat mana dia duduk kan. Saya cuba toleh ke kanan, tak boleh pusing ke sini kepala. Saya toleh ke kiri balik pun tak boleh juga. 3 kali saya lakukan tak boleh. Saya pun bacalah apa yang saya boleh baca. Saya tak mau ambil tahu lagi, terus saya jalan. Bila saya pusing di daerah situ tu, pusing satu round balik nak pergi tempat yang saya jumpa balik tu kan, saya tengok tak dengar orang bunyi pintu yang kat dalam bilik apa macam baru balik jalan ke apa kan. So saya terus diamkanlah. Ini perkara biasa lah saya kan. Jadi saya turun tangga, menaik tangga. Menaik tangga tu kira daripada tingkat 8 terus ke bawah kan. Pendekkan cerita, saya sampai ke tingkat yang terendah sekali lah, yang tingkat 2 tu kan. Bila saya sampai di tingkat 2, saya jalan pelan-pelan sampai di swimming pool. Dekat swimming pool tu, saya terdengar bunyi anak kecil menangis. Casey cuba fikir, kalau anak kecil menangis, dia melalak. Jadi di tengah-tengah pagi hutan, saya khawatir mungkin terjadi apa-apa ke apa kan. Jadi bila saya rasa macam kurang pasti, saya kena kenapa budak ini nangis. Tak ada mak dia ke, ataupun mak dia tertidur rela ke apa kan. Jadi bila saya hampiri tu bilik tu, nombornya saya dah lupa lah, 28 something lah kan. Bila saya sampai ke bilik tu, tahu senyap. Yang jadi kemuskilan saya ni, Casey, kalau budak itu dah berhenti lah, anak itu dah nangis, dah berhenti, takkanlah terus sunyi. Tentu kita dengar, mesti kurang-kurang ibu dia bertepuk macam katakan, at least gitu pun ada lah kan. Langsung tak ada bunyi apa-apa. Saya pun diam. Jadi saya terpandang telefon kat swimming pool tu. Jadi saya angkat itu telefon. Saya ingin kepastian, saya angkat telefon. Saya call up to front desk lah. Saya cakap dengan diorang, hello front desk, boleh checkkan tak ini bilik nombor sekian-sekian. Siapa yang tinggal kan, ada orang tinggal ke tidak kan. Saya cakap okey, dia cakap sekejap bang kan. Bila dia check, kasih tahu apa yang terjadi. Rupanya tak ada orang tinggal, Casey. Tak ada orang tinggal kat bilik itu. Itu terus saya fikir daripada atas sampai ke bawah, macam saya kena ganggu lah, diganggu macam usik ke, saya tak tahulah sebab saya kurang pasti. Jadi lepas itu saya macam terfikir sendiri, waktu saya nak bergerak tu kat tingkat 2 tu, bilik tu ada satu bilik corner face to face. Saya terpandang seorang wanita sedang meremahatikan saya. Saya terpanjat ke situ. Bila masa ada perempuan tengok kat aku ni kan, saya pun diam je. Saya tengok macam
ini manusia ke siapa macam tanda tanya ke sini. Itu yang bikin bulu roma saya dah rembang terus kan. Saya kata tak boleh jadi, aku daripada atas sampai bawah suruhnya diganggu je kan. Saya cuba nak pergi tempat itu macam tak boleh pasal di tempat macam ada halangannya kan. Tapi itu benda yang perempuan saya tak nampak dengan jelas sekali, tapi dia mematikan saya. Bila mematikan saya dah tak kelip, tak bergerak. Saya ada nak tertulis sana, tertulis sini kan. Saya bayang-bayang ke apa kan. Itulah sampai sekarang pun kadang-kadang saya fikir-fikir, ya Allah, inilah kerja security. Kadang-kadang kita bertemu dengan benda-benda yang tak seharusnya ataupun seharusnya, kadang-kadang perkara yang diusik-usik itu perkara biasa lah kan. So lepas itu saya terus diamkan diri lah Casey. Sebenarnya Casey, di tempat yang saya bekerja tu banyak telah kita jumpa, boleh katakan pekerja-pekerja di sana lah, daripada front desk ke, clubhouse punya ke, ataupun apa juga, termasuk cleaner. Jadi inilah cuma saya tak tahulah ini kita kisah seram ke atau tidak kan. Saya cuba luahkan apa yang saya rasa saya dapat luahkan di rancangan Casey jam 12 inilah. Cuma itu je Casey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, kita akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak pengalaman